Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab an wujuhi hadhihi al-ma'ani. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita sambung pengajian kita insya-Allah. Sambungan bulan lepas dalam babul khiyar fi nikah wal i'faf wa nikahur raqiq wa ma yudhkaru ma'ha. Insya-Allah kita sambung. Qala berkata muallif rahimahullahu ta'ala, maka jika itu kita berhenti tengah jalan tak apa. Maka jika difasahkan nikah dengan aib, dengan tu orang ngaji sababiah, dengan sebab aib. Maka jika difasahkan nikah dengan aib, dengan sebab aib daripada pihak suami lah. Aib dengan aib suami, yakni dengan sebab aib daripada pihak suami, atau aib isteri ataupun aib daripada pihak isteri, jika pasah dahulu daripada wati tiada wajib mahar. Orang ngaji jika pasah jika tu dia punya qaid muqaddam bagi kata tiada wajib mahar. Qaid muqaddam dia qaid dulu. Qaid muqaddam bagi tiada wajib mahar tu lah. Nah, abang kata tiada wajib mahar jika pasah dahulu daripada wati hang tu. Dia ajar ibarat bagi tu. Nak abang kata jika dipasahkan nikah dengan sebab aib suami atau dengan atau aib isteri, mana aib dengan sebab aib sebelah suami atau sebelah isteri, jika pasah dahulu daripada wati, kalau kita pasah dulu pada wati, jadi kena nescaya tiada wajib maharnya, tidak wajib mahar. Maknanya tidak wajib mahar tu jika pasah dulu, mana sebelum daripada kita wati. Atau dipasahnya kemudian daripada wati. Atau pada kata dipasah dahulu daripada wati. Nya seorang kemudian daripada, yakni selepas daripada wati, dengan aib yang datang kemudian daripada wati, yakni dengan sebab aib yang datang kemudian, yakni selepas daripada wati, maka wajib, jawab tu, maka wajib musammanya, yakni mahar yang disebut di dalam akad. Wajib musammanya, musamma nikah, musamma ni mana mahar yang disebut di dalam akad. Maka wajib. Kalaulah kita pasah dengan sebab aib yang datang, aib tu yang berlaku selepas daripada wati, selepas pada wati, maka wajiblah mahar musamma, jadi musamma mahar yang disebut di dalam akad. Habis tu. Hak atas tu dia kata tiada wajib mahar tu mutlaqan, semata-mata. Wa imam mahar musamma wa imam mahar misil. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kemudian, yakni kemudian kemudian daripada wati, atau beserta wati,
dengan sebab aib yang menyertai dengan akad. Aib tu dia main menyertai dengan akad. Bila kita akad-akad, dia tengok ada aib. Nampak menyertai aib tu mesti menyertai dengan akad. Maka kita pasal kemudian daripada dia wati atau bersertanya dengan wati. Berserta dengan wati. Yakni dengan bahawa dia wati di sisi apa? Di sisi wati. Dan dengan bahawa waktu ya wati itu tidak ada qadhi. Dan orang yang tidak ada qadhi dan tidak ada orang yang menghukum. Nah, waktu ketiga ni. Mana cerita? Nak baca kemudian daripada wati atau berserta dengan wati dengan sebab aib yang menyertai akad. Ketika akad aku terima nikah tu, aib tu berlaku. Ada aib pada perempuan. Bila ada aib, dia nak wati tu tak boleh. Dia nak pasal tak boleh. Kenapa? Sebab apa? Sebab tidak ada qadhi ataupun sebab tidak ada orang yang nak menghukum. Lepas tu wati dulu maka wati. Tapi aib tu bukan selepas pada wati, aib tu mai berserta dengan akad. Atau aib yang datang antara akad dan wati. Akad dulu. Sebelum sampai malam tu. Maka dia wati dia mai aib di tengah. Misalnya lepas pada akad siang. Wati dulunya malam lah. Maka sebelum pada wati jadi aib di tengah tu. Maka dia pun pasah. Tapi pasah tu selepas pada wati. Nak faham tak? Pasah tu selepas daripada wati. Atau dipasahnya kemudian daripada wati. Ataupun dia pasah kemudian daripada wati. Tapi dengan aib yang datang serta wati. Mana aib? Dengan sebab aib yang datang, pasal-pasal tu dengan aib dengan sebab aib yang datang berserta wati. Jawab bagi dua masalah ni. Masalah yang kita baca kedua-dua ni, maka wajib mahar misilnya. Ketika tu wajib mahar misil. Wajib mahar misil. Adapun kalau dia hak yang atas tadi tu, dia wajib mahar musamma tu sebab dia pasah kemudian daripada wati dengan aib yang datang kemudian daripada wati. Tu wajib mahar musamma. Ni dia dah jawab bagi dua-dua masalah ni, maka wajib mahar misil. Wajib mahar misil bagi dia. Habis. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Maka jika terpasah dengan sebab murtad. Kalaulah terpasah seseorang dengan sebab murtad. Jadi dengan sebab murtad. Murtad tu kemudian daripada wati, iaitu selepas daripada wati. Ni masalah dia terpasah dengan sebab murtad kemudian daripada wati. Murtad tu kemudian pada wati. Dia wati. Bila dia menikah lepas tu dia wati lah isteri dia. Bila dia wati isteri maka jadi murtad. Bila jadi murtad terpasah lah. Jadi terpasah kemudian daripada wati. Baik. Takmim bagi kata murtad tu sama ada murtad keduanya. Kedua mana? Kedua laki isteri. Isteri pun murtad, suami pun murtad misalnya dah. Atau salah seorangnya ataupun salah seorang daripada laki isteri tu. Ni nak biar lah. Maka jawab dia, maka wajib musammanya. Musamma nikahnya wajib mahar musamma. Mana? Adapun jika terpasah dengan murtad dahulu daripada wati, maka ada pada dia tafsir. Ni ada tafsir lah. Kalau kata dia murtad dulu, dia terpasah dengan sebab murtad dulu daripada wati sebelum berawati. Kalau jika murtad ni dia ada tafsir. Kalau jika murtad perempuan seorang saja, maka
Tidak ada sesuatu bagi perempuan itu. Dan jika murtad tu dengan di belah pihak suami atau daripada keduanya, wajib bagi perempuan tu setengah mahar misil. Ini kedua. Ini selepas daripada wati ni. Selepas daripada wati, wajib mahar musam. Ima murtad seorang ataupun murtad kedua-dua, maka wajib mahar musam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan tiada boleh kembali, ni orang istinah bayan. Tu nak boleh minta ganti balik ke tak? Dan tiada boleh kembali. Apa mana tak boleh kembali kan? Tak boleh minta bayar. Tak boleh minta balik oleh suami dengan musamma, yakni dengan mahar musamma. Tak boleh minta balik. Jadi mahar misil yang telah membayar oleh suami akan dia dengan sebab 20. Dia tak boleh minta balik. Dan mahar misil tiada boleh kembali. Mana dia tiada boleh kembali oleh suami. Ini tiada minta bayar. Tak boleh ganti balik oleh suami itu dengan musamma dan mahar misil. Yang ni mahar musamma ni sebutnya ataupun mahar misil yang membayar oleh suami akan dia dengan sebab dukul tadi tu. Tak boleh minta balik. Kembali tu atas orang yang memperdayakan dia akan suami. Yang ni pada ketika 4. Yang ni orang yang memperdayakan dia akan suami tu pada ketika 4. Memperdaya tu daripada wali. Siapa ni kasi bagi kata memperdaya tu? Daripada wali atau isteri, dengan bahawa diam ia siapa ni? Ia orang yang memperdaya tu daripada aib itu. Daripada aib tu, maka dia tak boleh nak minta balik. Faham tak? Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan disyaratkan pada fasakh dengan unnah. Unnah ni mana sakit belah laki. Sakit suami. Mana dia misal kata tak hidup ke apa lah. Mati lah. Unnah. Dan lain daripada unnah. Apa dia lain tu? Bayan. Daripada segala aib yang telah terdahulu sebut itu. Aib yang kita sebut dulu tu. Diangkatkan kepada qadhi. Diangkat mana mengadu kepada qadhi. Disyaratkan pada fasakh dengan sebab unnah. Dengan unnah yang dengan sebab unnah. Mana sakit belah suami lah. Sakit laki-laki ni. Dengan unnah ataupun lain ya. Daripada segala aib ya. Yang kita sebut dulu tu. Bila diangkat, syarat dia diangkat. Disyarat pada pasal tu diangkat kepada qadhi. Mana kena mengadu kepada qadhi. Tak boleh duduk pasal ni. Dan sabit ni sinah. Dan sabitlah unnah suami. Yang ni sabit unnah suami. Tu nak tahu kata mana unnah sakit suami laki-laki ni. Dia nak tahu mana. Ni tinah. Jawab pada muqaddar. Soal yang muqaddar. Dan sabit unnah suami. Sabit tu dengan ikrarnya. Ikrar suami. Sabit dengan ikrarnya. Pada qadhi, mana di hadapan qadhi. Dia sabit dengan ikrar suami. Di hadapan qadhi.
atau pada dua saksi, atau pada kata pada qadhi. Nah, abang kata sabit unah suami itu dengan ikrar, dengan sebab ikrarnya, ikrar suami pada qadhi, ataupun ikrar suami, ikrarnya suami itu pada dua saksi. Mana di hadapan dua saksi. Dan mensaksi keduanya. Yang ini menjadi saksi. Dan mensaksi keduanya yang menjadi saksi keduanya dengan ikrarnya, ikrar suami. Gitu. Dengan ikrarnya, ikrar suami. Mensaksi itu pada qadhi, yakni di hadapan qadhi. Kalau situlah. Atau habis satu. Atau dengan sumpah, atau pada dengan ikrar. Nah, abang kata yang kedua, sabit unah suami itu dengan sumpah. Dengan sumpah suami. Yang diratkan dia akan sumpah tu atas isterinya. Yang diratkan atas isteri dia. Apa makna sumpah yang dirat atas isteri ni? Dengan bahawa disuruh oleh qadhi akan suami bersumpah. Tetapi suami tak mau bersumpah. Ada mana dirat. Lalu dikembalikan akan sumpah tu kepada isteri. Ini mana dirat kan. Lalu isteri pun bersumpah. Bahawa suami dia ni unnah. Misalnya dia tak ada sakit pula suami tak boleh buat apa. Nak mengalah tak boleh ada benar pun. Tak boleh nak mengalah. Bila tak boleh nak mengalah, itu maknanya maka sabit dengan sumpah yang diratkan dia akan sumpah tu atas isteri. Mana dirat, mana dikembalikan sumpah atas isteri. Misal bila pergi mengadu, isteri mengadu pada qadhi panggil suami. Bila panggil suami, tanya betul ke hang unnah? Dia kata dah. Isteri dia kata betul. Ni takat menikah ni dia dapat 5 bulan dah. Tak boleh mengalah apa sekali. Maka tu qadhi suruhlah suami bersumpah. Bila qadhi suruh suami bersumpah. Tetapi suami dia tak mau. Dia enggan bersumpah. Lalu sumpah tu dikembali balik. Ni mana diratkan dikembali akan sumpah tu kepada isteri. Maka isteri dia pun bersumpah wallahi apa semua bahawa suami dia ni unnah misalnya dia kata. Maka sabitlah benda tu. Ni kata sabit dengan sumpah yang diratkan. Sabit dengan sumpah yang diratkan. Dia akan sumpah atas isteri. Itu sabit unnah. Qala musannif rahimahullah. Dan kemudian, kata dia kemudian, daripada sudah sabit unnahnya, lepas pada sabit unnah, ditangguhkan dia, kemudian ditangguhkan dia, kan pasal tu oleh qadhi setahun. Allah, tangguh setahun. Dengan dituntuti oleh isteri. Maka ditangguh oleh setahun. Maka apabila sempurna setahun dan tiada wati akan dia. Lepas pada setahun pun tak wati juga, nak mengalah tak boleh juga. Diangkatkan dia akan pekerjaan suami tadi ni. Mana mengadu baliklah isteri tu oleh isteri kepada qadhi. Maka isteri pergi rujuk balik kes lama hari tu ni. Datuk qadhi sampai setahun pun tak boleh, tak buat apa pun. Maka jika kata suami, telah aku wati, disuruh bersumpah. Tapi bila pergi mengadu, suami itu mesti kata aku wati Datuk qadhi. Maka bila dia kata dia wati, maka disuruh sumpah. Sumpah. Jika dituntuti isteri akan sumpahnya, maka jika enggan suami daripada bersumpah, maka jika katanya, kata siapa dia? Kata suami, telah aku wati. Bila dia kata aku wati dah tu qadhi, disuruh bersumpah.
maka suruh dia bersumpah. Bersumpah ni jika dituntuti. Baik, bagi kata tadi suruh sumpah tu jika dituntuti oleh isteri, akan sumpahnya sumpah suami. Kalau isteri kata tu, suruh dia sumpah. Maka dia kena sumpah. Maka jika enggan suami daripada bersumpah, disuruh isteri bersumpah. Ni erat pula maka bila suami enggan bersumpah, maka disuruhlah isteri itu bersumpah. Bahawasanya tiada wati akan dia akan isteri. Maka ketika tu, maka suruhlah isteri dia, isteri dia sumpah pula. Kalau suami ingat. Maka jika bersumpah isteri atau ikrar suami bahawasanya tiada diwati akan dia, akan isteri, nescaya asinglah oleh isteri. Asinglah oleh isteri daripada izin qadhilah dengan mempasahnya. Dengan mempasahnya. Apa makna asing oleh isteri ni? Yakni tak berhajat kepada qadhi mempasahkan, bahkan isteri sendiri mempasahkannya. Bila dia mengaku kata dia memang dia tak wati ataupun memang dia bersumpah, dia suruh isteri bersumpah, pada ketika itu saya asinglah oleh isteri dengan mempasahnya. Mana dia asing oleh isteri ni, mana dia tak perlu dah, tak berhajatlah kepada qadhi mempasah, pasal dah cukup dah syarat-syarat dia, bahkan isteri sendiri mempasahkannya boleh dah. Tetapi kemudian daripada berkata qadhi, tapi syarat dia nak asing tu, oleh isteri tu, kemudian asing-asing tu, kemudian daripada berkata qadhi, yang dia berkata oleh qadhi, telah sabitlah unahnya. Dia kata sabit unah ni di hadapan qadhi, sabit unahnya, unah suami. Atau hakul fasqi. Sabitlah unahnya atau sabitlah hak pasahnya. Hakul fasqi, hak pasah. Dan kata qid, mana qala ba'dul ulama ni baiklah, berhajat kepada izin qadhi bagi isteri pada mempasahnya suami, atau dipasah akan suami itu oleh qadhi, akan nikah tu oleh qadhi pada mempasahnya. Izin oleh qadhi bagi isteri pada mempasahnya nikah, dan dipasah akan nikah oleh qadhi. Qadhi itu yang mempasahkan. Ini kata qil. Dan jika mengasing isteri akan dirinya daripada suami, atau sakit isteri asing diri daripada suami, ataupun sakit isteri, atau dihabaskan dia akan isteri, mana ditahan atau dipenjarakan di dalam masa setahun. Setahun ni Qamariyah 354 hari. Dalam setahun itu nescaya tiada dihabaskan masanya, tidak dihisapkan masanya. Masa setahun. Kalau dia kurung, dia sakit, dia apa, masa tak dikira masa setahun. Tak dihisap, mana tak dikira. Dan dimulakan setahun yang lain pula. Mula gitu. Lepas tu nak mula daripada lepas pada dia dibebaskan. Kalau dia dipenjara lah, tak kira tu. Bersalah hal jikalau jatuh seumpama demikian itu bagi suami pada setahun, maka bahawasanya dihisapkan dia atas suami. Kalau hal ni belah isteri ni dia asing diri pada suami. Semua setahun dia asing diri. Dia tak hidup sekali. Dosa. Tapi tak boleh. Abang kata kita nak kira setahun boleh kah? Tak boleh. Pasal dia asing diri. Gitu. Tapi kalau pada pihak suami, dia kena. Itu dikira daripada mula. Ya, isteri dimulakan, tu dia kata, dan dimulakan setahun yang lain pula. Itu belah pihak isteri. Adapun belah pihak suami, ya Allah, tak ada masalah. Kita baca laju-laju. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dan jika disyaratkan pada salah seorang akan sifat, salah seorangnya akan sifat seperti elok itu mana tidak cacat, atau bikir, anak darah, atau merdeka, atau putih,
atau putih merah, maka menyalahi dua kali sifat yang tersebut. Ni pada masalah ni, masalah dia lah. Jawab dia, saya sah nikahnya, maka sah juga nikahnya. Sah nikah. Karena bahawasanya yang diakad atasnya tu karena bahawasanya ditukarkan sifat itu, dia tak seperti mana tukar ain. Itu dia sebab sah. Dan harus bagi tiap-tiap daripada laki dan isteri itu khiyar, mana pilih lah, harus. Dia nak ambil kalau boleh, dia main kalau boleh, harus dia khiyar. Tapi nikah tu sah. Maka harus bagi tiap-tiap daripada keduanya fasakh. Maka harus. Yang ni yang lain daripada segala aib nikah lah. Adapun segala aib nikah, terpaksalah mengangkat, yang mengadu kepada qadhi. Hak ni bab masalah ni harus dia pasal dengan sebab apa? Menyalahi sifat. Jika tiada dengan qadhi sekalipun, pasal-pasal tu jika tiada dengan qadhi sekalipun, yang dari situlah, walaupun tak dengan tok qadhi, harus. Dan jika nyata ia apa ni? Yakni suatu yang disifatkan, kurang daripada sifat yang disyaratkan dia, dan sifat tu, dan tiada boleh khiyar. Itu tiada boleh khiyar. Jika nyata dia kurang daripada sifat yang disyaratkan dia tu, jika nyata dan tiada boleh khiyar. Jika tiada nyata, atau pada kata jika nyata. Jika nyata ia seperti yang disifatkan oleh, atau lebih sifatnya, atau lebih daripadanya daripada yang disifatkan, atau menyengkar, atau pada jika nyata, atau menyengkar tiap-tiap daripada keduanya, akan taulannya dengan sifat begian-begianlah, dengan sifat begian-begian, maka tiada ada sifat itu seperti yang disengkarkan perempuan itu muslimah atau merdeka, maka nyata kitabiah atau hamba yang harus berkahwin dengan dia, atau disengkarnya laki-laki itu kufur, mana setara, maka izin perempuan pada berkahwinkan dia. Ini akan laki-laki dengan perempuan tu, maka nyata fasiknya atau sahayanya, atau hina nasabnya, atau pekerjaannya hina, maka tiada khiyar baginya, yakni bagi tiap-tiap daripada keduanya. Itu tak ada khiyar. Kerana taksirnya, yakni taksir tiap-tiap daripada keduanya. Apa mana taksir? Mana cuai lah. Pasal boleh cuai, dia tak siasat. Dia pasal lagu, okeylah, kufurah, kerja elok lah. Tiba-tiba nikah, kerja tu kurang elok sikit. Bila kurang elok boleh tak boleh khiyar. Pasal apa dia kena hancur besok lepas tu orang bagi hang mau nikah ni lah. Dia kata dia tak tahu pada hancur tak siasat dulu. Sebab tu orang ada istilah Mina, ada istilah menengok, ada istilah apa semua tu. Begitu. Taksir tu dengan meninggalkan bahan. Apa bahan? Besar. Selidik. Tapi duk orang tua kata dalam istilah bahasa kita ni dia panggil merisik. Tapi merisik dulu. Tengok dulu. Dan hukum. Apa hukum ni? Hukum dipasahkan dengan sebab menyalahi memberi yang disyaratkan dia tu mahar dan kembali mana minta bayar balik dengan mahar, minta balik dengan mahar atas orang yang menipu daya.
kemudian daripada pasal. Pasal apa? Sebab menyalahi syarat itu. Bermula hukum tu seperti hukum fasakh dengan tu. Ialah seperti hukum dengan fasakh tu khabar. Dengan sebab aib dahulu. Iaitu hukum pasah dengan sebab aib dulu tu jika dipasahnya seorang dahulu, yang ini sebelum daripada wati, tiada wajib maharnya. Atau pasah dia tu kemudian daripada wati atau bersertanya berserta wati, maka wajib mahar misirnya. Itu wajib mahar misir. Mahar seumpama. Dan tiada boleh ia rujuk. Rujuk ni minta gantilah dengan maharnya atas orang yang menipu daya. Ni bab masalah yang tadi lepas tadi ni. Itu tak boleh rujuk balik. Tak boleh minta balik. Tapi masalah sifat-sifat ni ni boleh dia minta balik. Wajib. Maka wajib mahar misir dan tiada disebut oleh musannif akan wajib musamma. Kerana apa? Kerana tidak tasawurnya di sini. Kerana syarat kedatangan sebab bagi pasrah itu kemudian daripada wati. Dan sebab di sini tiada ada ia melainkan menyertainya dengan akad dan tiada. Dan jika tiada demikian, saya tiada tasawur menyalahi akan syarat. Intaha qasid. Jadi wallahu ta'ala ala wa ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bermula tipu daya yang